ambillah bahagianmu dengan jalan zuhud. Kalau tuan-puan ada beli buku ni, muka surat 17. Ambillah bahagianmu dengan jalan zuhud yang pernah dibentangkan oleh Syekh As-Said Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di Madrasah Al-Ma'murah hari Selasa 5 Syawal 545 Hijrah. Okay, lebih kurang dalam hampir 1000 tahun lah hampir 1000 tahun yang lepas. Yang mana Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan kepada kita, keingkaranmu kepada Allah akan membuat engkau tersingkir daripadanya. Keingkaranmu kepada Allah akan membuat engkau tersingkir daripadanya. Kembalilah engkau kepadanya sebelum engkau dipukul dan dihina, sehingga engkau akan dikuasai oleh liku-liku kehidupan yang penuh petaka dan kesengsaraan. Kehidupan yang penuh ujian dan cubaan. Janganlah engkau terlalu gembira dengan apa yang engkau perolehi kerana ia adalah sesuatu yang akan musnah dalam waktu yang dekat. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Yang maksudnya tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu yakni kesenangan buat mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami akan merenggut, kami akan mencabut daripada mereka dengan secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Dalam apa yang dibicarakan kepada kita ini, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan bahawa jagalah diri kita supaya kita jangan engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, engkar kepada apa yang diperintahkannya kepada kita. Kerana apa? Takut kita nanti, kata Syekh, tersingkir daripada hamba-Nya, daripada Allah, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau Allah Taala ini tak suka pada kita, dia akan buka pintu-pintu kesenangan kepada kita sehingga kita lupa daratan. Itu sebablah Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, apabila Allah Ta'ala ni nakkan kita itu kebaikan, Rasulullah kata yufaqihu fiddin, dia akan fakihkan kita dalam agama. Kalau Allah Ta'ala nak kita ini jadi baik, dan Allah Ta'ala redha kepada kita, dia akan, kata Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin, dia akan memfakihkan kita dalam agama. Maksudnya, tuan-puan yang dalam grup SPQ ni, yang bersama-sama daripada pagi tadi sehingga sekarang ini, yang mendengar dan tak jemu mendengar, yang ini di antara juga Allah Ta'ala nak membuka kepada kita pintu rahmat. Dan Allah Ta'ala nak membuka kepada kita pintu keredoannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada pagi ini, dapat redha Allah, dapat kata orang tu bahagian kita sebagai hamba-Nya yang terpilih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak jadikan kita sebagai orang yang dibenci oleh-Nya, sehingga dibuka kepada kita pintu-pintu kesenangan. Ini fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibuka kepada kita itu semua pintu-pintu yakni kesenangan bagi kita, sehingga apabila kita ni bergembira dengan apa yang diberikan kepada kita, lalu Allah Ta'ala akan mencabut balik kurniaan dia dan kita akan berputus asa. Barulah kita tahu bahawa semuanya adalah pinjaman. Apa yang ada pada kita ni semua pinjaman Allah Ta'ala kepada kita. Itu sebablah Allah Ta'ala sebut kepada kita, siapa yang memberi nafkah itu ataupun memberi infak itu, seolah-olah dia meminjamkan hartanya kepada Tuhan. Pernah tak tuan-puan mendengar ayat 245 surah Al-Baqarah, yang mana Allah Ta'ala telah mengatakan, "Man ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah."
Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man zalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Barang siapa yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya, akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat kali ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Taala lah yang akan membuka rezeki dan menyempitkan rezeki itu, dan kepadanya lah kita akan kembali. Dalam ayat ini Allah Taala menyebut orang yang menginfakkan hartanya itu seolah-olah memberi pinjaman kepada Tuhan. Bayanglah tuan-puan, Allah Taala yang maha kaya, yang maha yang maha besar, yang maha segala-galanya, semuanya milik dia. Tiba-tiba dia cakap kepada kita, man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, iaitu pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya pada jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan lagi pembayarannya kepada mereka yang memberi pinjaman itu. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan kepada kita tentang pinjaman? Padahal duit yang kita ada ini, kita sedekah kepada orang. Tapi Allah Ta'ala ibaratkan sebagai memberi pinjam kepada dia. Sebab apa? Kenapa Allah menamakan orang-orang yang memberi infak pada jalan itu sebagai memberi pinjaman kepadanya, pada Allah. Padahal Allah Ta'ala sendiri adalah Tuhan yang maha kaya. Kerana apa? Kerana Allah mengetahui bahawa dorongan untuk mengeluarkan harta bagi kemaslahatan umat itu sangat lemah pada sebahagian besar manusia. Kenapa? Sebahagian besar daripada kita ini sangat kedekut. Kerana sebahagian besar daripada kita ini sangat akan memikirkanlah, akan memikirkan kenapa aku nak bagi. Kenapa aku nak bagi? Aku yang cari duit. Aku cari duit untuk akulah. Biasanya kita akan berkata begitu. Dan juga ada antara kita ni, kita nak reward kepada diri kita kan, maksudnya bila kita bekerja dah lama, dah 15 tahun aku kerja kan, kita nak kita nak memberi hadiah kepada diri kita sendiri kan. Kita belilah hebat-hebat kereta yang hebat-hebat, kereta Merc, kereta BMW kerana nak menghadiahkan kepada diri kita kerana kita dah bekerja lama dah. Tuan-puan kena ingat, bila kita nak mencari benda-benda begitu, aku ni nak beli Merc. Kena fikir dalam kepala kita, aku nak beli Merc, berapa aku boleh bagi setiap kali orang nak minta sedekah. Berapa aku boleh infakkan setiap kali ada tabung bergerak. Ada tabung bergerak ke masjid kan, tabung bergerak ke masjid bila hari Jumaat tu, berapa kita nak infak dalam tabung tersebut. Aku hanya boleh infak RM5. Kalau kita boleh infak RM5, tuan-puan, janganlah kita beli Merc. Sebab apa? Dia umpama macam hari raya lah. Hari raya kita berhari raya lah kan. Kita sebagai Pak Long, kita balik kampung berhari raya, pakai kereta hebat-hebat, BMW. Tiba-tiba anak buah dia cakap, Pak Long, tak ada duit raya ke? Ada. Ambil lah. Lah tak Pak Long, takkan RM5 je. Pakai BMW, RM5 je. Malu kita kan. Pakai BMW RM5 je. Kalau orang pakai BMW tu sekurang-kurangnya nak bagi duit raya kena RM20. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita pakai BMW, BMW baru lah, BMW buruk jangan, tak apalah. BMW yang baru, kemudian mengelip pula dia punya kilat dia tu, bila nak bagi duit raya tu kena bagi RM20 kepada anak buah, barulah standard dengan kita kan. Kalau kita bagi RM5, orang cakap-cakap, semua orang cakap belakang Pak Long ni kedekut kereta hebat. Itulah. Kemudian kata buka pada dia RM50. RM50 okeylah. Lagi hebat kan. Maksudnya tabung bergerak tu
Orang yang pakai emas ni sekurang-kurang RM50 dia akan masukkan dalam tabung tu. Kalau orang minta infak tu berapa? Kawan-kawan tak apa ni buat kutipan-kutipannya untuk makan-makan kan. 100 dia bagi. Padan dengan kita lah, padan dengan kita. Kita nak beli kereta hebat, kita boleh menginfak lagi banyak. Kalau kita rasa kita boleh infak RM10 je, alah, aku ni boleh infak sekali kalau tabung jalan ni RM10 boleh lah. Kita carilah kereta-kereta yang padan dengan kita lah. Kita apa yang padan dengan kita, Honda lah, Honda Honda biasa tu kan, Honda City, itu boleh lah. Ataupun Vios, boleh lah RM10. Ataupun kalau kita nak bagi RM5 je, pakailah Azia, pakailah apa nama tu, kita yang bawah lagi daripada tu. Ataupun Myvi ke, okey lah RM5 tu, okey Myvi kan. Kalau lebih standard lagi, RM10, RM20. Kalau biasanya orang pakai MERS ni, kalau bagi RM10 tu, aduh, eh. Tak padan, tak padan. Begitulah kita nak mengukur diri kita ini di hadapan Allah Taala. Ya Allah, aku nak reward kepada diri aku, ya Allah, tapi aku nak pastikan aku boleh menderma sebagaimana aku nak duduk letakkan status aku. Status aku sebagai pegawai. Setelah aku pakai pegawai, ni aku nak beli kereta yang CRV yang hebat. Lalu kita pun bagi sedekah, mestilah hebatlah. Okey, wahai hamba, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kamu bukan dicipta untuk kekal dan bersenang lenang. Kamu bukan dicipta untuk kekal dan bersenang lenang serta bergembira ria di permukaan bumi. Maka ubahlah apa-apa yang dibenci oleh Allah yang ada pada dirimu menjadi keredaannya. Engkau telah menerima perintah untuk taat kepada Allah dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Muhammad adalah pesuruh Allah. Bagaimanapun, ucapan ini belum memberi erti apa-apa bagimu sebelum kamu melengkapinya dengan hal-hal lain. Iman adalah ucapan dan tindakan yang tidak akan diterima dan tidak bermanfaat bagimu jika engkau gandingkan ia dengan kemaksiatan, kesalahan dan menentang Allah. Malahan kamu sentiasa melakukan hal seperti itu, meninggalkan solat, meninggalkan puasa, tidak membayar zakat dan meninggalkan amal kebajikan. Jika demikian, manakah manfaat syahadatain, lafaz syahadah itu atau pengakuan yang sudah engkau ikrarkan itu? Apabila kamu sudah mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bermakna kamu telah mengaku. Ditanyakan lagi, wahai orang yang mengucap kalimah lafaz syahadatain ini, apakah kamu mempunyai bukti? Kalau ada, apakah buktinya? Bukti pengakuan itu ialah mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan, sabar terhadap ujian dan pasrah terhadap ketentuan dan takdir Allah. Inilah bukti pengakuan itu. Namun apabila semua itu engkau lakukan, ia juga tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan semata-mata kerana Allah. Tidak diterima suatu ucapan tanpa amal dan tidak diterima amalan tanpa keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Allah. Dalam apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini ialah apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seolah-olah kita telah pun berikrar kepada Tuhan dan berjanji taat setia kepadanya. Bila kita berikrar dan berjanji taat setia kepadanya, tanpa ada bukti, tak jadi juga. Tanpa ada bukti, tak jadi juga. Kita kena sertakan dengan bukti. Buktinya apa dia? Menjauhi segala larangan Tuhan. Sabar menghadapi segala ujian yang diberikan kepada kita. Kemudian pasrah terhadap ketentuan dan takdir Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Bila kita dah buktikan ini semua sekali, dia akan lihat pula kepada pendetailannya, iaitu
keikhlasan kita di mana? Adakah semata-mata kerana Allah ataupun kerana manusia? Dan kemudian bila dilihat dengan keikhlasan itu, barulah amalan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebablah kalau kita kan kembali apa yang dikatakan oleh tuan guru kita almarhum apa nama tu almarhum Datuk Harundin Datuk Harundin ni ada mengatakan kepada kita kan, hendaklah kamu menjadi seorang mukmin yang hebat. Hendaklah kamu menjadi seorang mukmin yang hebat. Bagaimana nak jadi seorang mukmin yang hebat itu? Kata almarhum, orang mukmin yang hebat ini iaitu sebelum dia meninggal dunia, mereka akan bersedekah sampai kaya. Dia akan bersedekah sampai kaya. Bukannya dah kaya baru nak bersedekah. Mereka yang berdakwah itu sampai alim. Bukannya dah alim itu baru nak berdakwah. Dan kemudian yang ketiga, kata almarhum, mereka itu pergi ke masjid ataupun surau tu sampai tua. Bukan dah tua baru nak pergi masjid ataupun surau. Macam kita ni dah tua nanti barulah kita nak pergi masjid surau kan. Ini tak sebenarnya yang baik, yang betulnya ialah dia pergi ke masjid sampai ke tua. Bukannya dah tua baru nak pergi ke masjid. Dan yang last sekali, mereka yang beramal, mereka beramal sampai ikhlas. Bukan bila dah ikhlas baru nak beramal. Ini pun satu juga ceritanya tentang pemahaman mereka tentang ayat Ar-Ra'aital ladzi yukazzibu biddin kan. Dalam ayat itu ada menceritakan kepada kita fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka-mereka yang solat. Celaka bagi mereka-mereka yang solat. Mereka cakap, buat apalah aku solat kalau dah celaka. Maka di situ mereka mentakwilkan bahawa kalau kita nak solat ni kena kenal Tuhan dulu baru kita boleh solat. Maka mereka pun mencarilah nak kenal Tuhan kan. Tak kenal-kenal. Selagi tak kenal, selagi tu tak solat. Kata mereka lah. Selagi tak kenal, maka itulah mereka tak solat. Sampai ketua mereka tak solat. Bila tanya balik, dah kenal Tuhan belum? Tak kenal lagi. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dah nak mati ni Tuhan. Dah nak mati ni bila nak kenal Tuhannya. Patutnya solatlah kamu sehingga kamu kenal Tuhan. Bukannya kenal Tuhan dulu baru nak solat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang solat. Ayat yang selanjutnya tersebut ada lam alif mamnu' lil waqf. Dilarang berhenti pada ayat tersebut. Celakalah bagi orang-orang yang bersembahyang, bersolat, iaitu alladzina hum yura'un. Mereka yang apa nama tu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu mereka yang lalai. Yang pertama yang lalai dalam solatnya. Yang kedua yang menunjuk-nunjuk. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka yang tujuan solatnya kerana orang. Itu tak boleh lah. Celakalah. Dan mereka yang lalai dalam solatnya. Lalai dalam solat ni banyak dia punya perkara dia lah. Yang pertama dia solat tapi dia tak tahu apa yang dibaca. Masuk dalam lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak tahu makna, tak tahu apa kan. Itu pun salah satu kelalaian. Dan kemudian dia tahu makna, dia tahu semua tapi memang dia lalai. Dia solat sampai tidur. Itu pun lalai jugalah. Itu lalai juga. Maknanya pengertian lalai itu banyak. Jangan kita takluk kepada satu dua benda perkara sahaja sebagai lalai. Kalau tak jaga rukun fi'li. Setiap rukun fi'li itu ada apa? Tamak ninah. Bila ada tamak ninah tu kena jaga. Tapi dia tak jaga tamak ninah. Maka dia lalai dalam solatnya. Macam orang macam burung kakak tua lah. Burung kakak tua bila bersolat ataupun apa kita namakan burung apa? Burung yang ketuk-ketuk tu. Yang apa ni? Yang cepat.
bertindaknya. Begitulah orang yang solat, yang melakukan amalan dia dengan tidak ada tamak ninah, juga celaka. Di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, bila kita dah mengucap 2 kalimah syahadah itu, buktikan. Buktikan apa yang kita akukan, apa yang kita lafazkan itu, pengakuan kita, ikrar kita bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Buktikan. Antara bukti yang nak ditimbulkan adalah ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu apa nama tu? Kita mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Dan kita berdakwah juga sama juga, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kemudian ikhlas dalam segala amal ibadah yang telah pun disuruh kepada kita. Contohnya, lapangkanlah orang-orang miskin dengan sebahagian dari hartamu. Janganlah kamu menolak orang-orang yang meminta ketika kamu mampu memberinya sesuatu, baik banyak ataupun sedikit. Lakukanlah sifat suka memberi, kerana perbuatan itu amat dicintai oleh Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah yang telah membuatmu mampu untuk memberi. Begitulah dalam ayat yang Ustaz sebutkan tadi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, itu adalah di antara ganjaran orang yang suka memberi. Ataupun dalam ayat yang lain, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang memberi itu seperti dia menanam sebiji butir benih dan kemudian menumbuhkan 7 batang tangkai, dan setiap tangkai itu menerbitkan 100 biji benih yang lain. Begitulah Allah Ta'ala gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala akan gandakan lagi dengan banyak kepada siapa yang dikenakinya. Wallahu wasi'un, Allah Ta'ala ini maha luas kurnianya dan lagi maha mengetahui. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah, au ilmun yang tafa'u bih, au waladin salin yad'u la. 3 benda ini, jika mati anak Adam, idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam maka terputuslah segala amalannya melainkan 3, iaitu sedekah jariah. Imam Nawawi mengatakan kepada kita bahawa sedekah jariah itu adalah wakaf yang kamu telah infakkan. Maksudnya maknanya kita memberi infak juga pada jalan Allah Ta'ala, yang merupakan wakaf, yang mendapat pahala yang berpanjangan. Itu kelebihan wakaf lah, berbanding dengan sedekah yang lain. Bila kita wakafkan harta kita, selagi dimanfaatkan harta tersebut, selagi itulah kita akan dapat pahalanya. Sebablah orang wakaf membina masjid, orang wakafkan tanahnya untuk tanah perkuburan. Dan tentulah orang akan guna sepanjang masa dan tak akan terhenti penggunaannya. Dan pahalanya tak akan berhenti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kalau kita sebut wakaf, tuan-puan faham tak makna wakaf apa dia? Waqafah. Wakaf mana dia apa tuan-puan? Kalau kita baca Quran kita wakaf juga kan? Wakaf. Kalau kita pergi ke masjid kan kita ada nampak pondok-pondok kat tepi-tepi tu dinamakan wakaf juga. Wakaf ni apa makna je sebenarnya? Pening. Berhenti Ustaz. Pening. Berhenti wakaf, baca berhentilah. Kalau wakaf di masjid tu, tempat-tempat lepak kat masjid tu apa dia? Perhentian. Perhentian. Kalau macam harta wakaf, Dia tak berhenti tu berterusan pula pahalanya. Ada yang berhentinya, ada yang berhentinya Kak Bat. Berhenti juga pemilikan. Berhenti pemilikannya, berhenti daripada jual belinya, berhenti daripada pewarisannya dan berhenti daripada hibahnya. Tak boleh lah. Kalau kita dah wakafkan harta kita itu, secara automatik
semua yang berkaitan dengan jual beli dah tak boleh, berkaitan dengan hibah dah tak boleh, yang berkaitan dengan waris tak boleh, mewariskan harta tersebut tak boleh. Itu sebablah macam bila kita niat wakaf harta kita, daftarkan di Majlis Agama Islam. Pergi daftar kat Majlis Agama Islam, barulah boleh dijaga harta wakaf tersebut. Selepas 100 tahun akan datang, orang akan tengok tanah ni, oh bagus tanah ni kan. Tepi jalan, luas pula, cuma ada hutan-hutan lah, orang tak jaga kan. Kita pun tengok ni, oh ini tanah atuk dulu ni. Ini tanah atuk dulu kita buat. Lepas tu bila kita dah majukan tanah tersebut kan, orang cakap, kau tak nak jual tanah ni. Boleh juga jual kan. Pergilah buat carian dekat pejabat tanah. Buat carian dekat pejabat tanah, rupa-rupanya, oh tanah ni sorry bang, tanah ni dah diwakafkan oleh Encik Samad dulu. Allah, Atuk Samad dah wakafkan tanah ini. Bila rujuk pada pejabat agama, betul tanah ini telah didaftarkan sebagai tanah wakaf. Bila daftarkan pada tanah wakaf, tengok siapa yang mengusahakan tanah tersebut. Kalau wakaf itu untuk keluarga dia, kita boleh kita wakafkan. Contohnya lah, kita ni seorang atuk dan nenek yang prihatin. Kemudian kita punya anak yang ramai, cucu kita ramai kan. Rumah kita besar. Tanah besar kan. Kita boleh wakafkan rumah dan tanah kita ini untuk warga kita. Tapi tak boleh pelakuan warisan tak boleh. Kita kena daftar kepada MAIS, Pejabat Agama, Majlis Agama Islam bukan pejabat jabatan Yang sini bukan Jabatan Agama Islam tetapi MAIS, Majlis Agama Islam. Bila kita daftarkan, dia punya hasrat tu tulis tu. Hasratnya adalah untuk keturunan Haji Mael. Maksudnya siapa-siapa sahaja yang menjadi keturunan Haji Mael ini, dia akan dapat duduk rumah itu. Wariskan rumah itu. Jika ada keuntungan ataupun sebahagian daripada rumah tersebut ataupun tanah tersebut, sebahagiannya dibuat macam rumah kedai ke apa ke dan diserah pada MAIS, keuntungan rumah kedai itu adalah untuk penyelenggaraan. Dia akan khususkan penyelenggaraan. Sebab apa? Bila rumah tersebut kita wakafkan, mesti ada macam mana nak selenggara kan. Tak ada selenggara, nanti anak cucu kita duduk, dah itu, dah tentu ada yang roboh, ada yang itu kena baiki. Maka bila nak baiki, kembalilah kepada hasrat yang telah ditulis oleh atuk kita. Rupa-rupanya rumah kedai yang disewa itu, sewa-sewanya semua diambil oleh MAIS untuk tujuan penyelenggaraan. Ini pernah berlaku di di Penang di Penang. Siapa yang lalu di Highway Plus di ke arah utara tu, kat Penang, laluan Penang tu, ada bangunan wakaf Siti Aisyah. Bangunan wakaf Siti Aisyah ini adalah nenek Siti Aisyah itu telah mewakafkan tanahnya di situ, dan kemudian diserahkan kepada Majlis Agama Islam setelah berapa tahun rasanya dia wakafkan awal tahun 1900 border lah di antara 1890-an itu ke 1900 dia wakafkan tanah tersebut, tetapi tak pernah pun dimajukan. Rupanya dalam hasrat wakaf tersebut dia tulis wakaf ini adalah wakaf umum yang boleh dimanfaatkan harta wakaf tersebut untuk orang-orang miskin, dan saya berhasrat supaya majlis dapat mengupah badal haji untuk saya setiap tahun. Mengupah badal haji untuk saya setiap tahun. Apabila Majlis Agama Islam tengok di situ, ya Allah, ada tanah wakaf yang telah pun ditulis wasiat dia, ditulis hasrat dia sebagainya. Lalu pejabat agama telah pun memajukan tanah tersebut dan mendiri bangunan dan diisyar sebagai bangunan wakaf. Sebab apa? Rasanya sebahagian daripada tanah tersebut dijual,
dijual tak sebagai tanah tersebut untuk dapatkan modal untuk membuat bangunan. Dan bangunan itu adalah duit wakaf daripada hasil jualan tersebut, dan ditulis tu bangunan wakaf Siti Aisyah. Dan kemudian setiap tahun semenjak tahun 1990 apa tu, dia beritahu kepada Ustaz, Majlis Agama Islam telah pun mengupah siapa-siapa yang boleh buat badal haji untuk buat badal haji untuk Siti Aisyah ini, nenek Siti Aisyah ini. Tuan-tuan bayangkanlah kalau benda ini berjalan sehingga bila-bila nenek ini akan terus mendapat pahalanya. Begitulah hebatnya pahala wakaf. Wahai hamba, contohnya wahai hamba, surat 21. Kedudukan itu tidak ditentukan oleh kekasaran pakaian dan makananmu. Ia ditentukan oleh kezuhudan hatimu. Yang pertama sekali dipakai oleh orang-orang yang jujur dalam berpakaian adalah bulu sof. Bulu sof ni adalah bulu biri-biri ataupun domba. Lambang kebersihan batin yang terlihat pada zahirnya. Pakaian itu tidak dikenakan kepada batinnya. Kemudian pakaian itu dikenakan kepada batinnya, kemudian kepada hatinya, kemudian kepada anggota badannya, sehingga semua itu diselubungi oleh pakaian yang kasar. Maka datanglah tangan belas kasihan, tangan kasih dan kenikmatan yang merubah semuanya kerana siraman itu. Menanggalkan dirinya dari pakaian kegelapan dan memindahkannya kepada pakaian kegembiraan. Kesaan berubah menjadi nikmat, kebencian berubah menjadi kegembiraan, ketakutan berubah menjadi keamanan. Jauh berubah menjadi dekat, manakala miskin berubah menjadi kaya. Kita fahamkan apa yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Maksudnya, kedudukan itu tidak ditentukan dengan kehebatan pakaian dan makanannya. Kalau kita dulu ini memanglah mereka ini dianggap hebat dengan pakaian dan makanan. Sehingga kan kalau tuan-puan ingat tak kalau kita berjubah itu kita tak boleh menutup kita punya buku lali. Bila kita berjubah itu kita tak boleh menutup buku lali. Sebab apa? Sebab bila menutup buku lali itu melambangkan kehebatan. Maksudnya dia ada kain lebih. Dia ada kain lebih itu maksudnya dia hebat, dia mewah lah. Dia mewah. Itu dahulu. Itu sebab timbul hadis mengatakan bahawa kita dilarang memanjangkan kain baju kita dengan menutup buku lali. Kerana dia melambangkan keangkuhan. Dia melambangkan keangkuhan. Itu sebablah kalau orang-orang yang kaya-kaya dulu tu dia punya kain dia itu meleret ke bumi. Itu juga lambang kemewahan. Padahal kalau sekarang ini kalau kita lihat tak ada apa-apa kan. Orang kahwin, orang itu kan semua pakai pakaian meleret. Itu umpamakan sebagai sultan lah. Sultan-sultan dulu kan dia punya pakaian dia kan meleret-leret ke bumi. Dan juga di apa orang-orang belakang itu atau hamba-hamba belakang itu akan mengangkat hujung pakaian tersebut yang panjang itu supaya tidak kotor. Cuba kita bayangkan kenapa rupanya zaman dahulu dia melambangkan kehebatan dan kemewahan. Dan juga orang itu ada kedudukan. Siapa yang nak memegang belakang baju kita ataupun jubah kita itu kalau kita orang biasa-biasa. Ini mesti orang-orang yang hebat kaya, putri-putera bila berjalan tu kan orang akan memegang kain belakang dia tu supaya jangan kotor di tanah. Tapi menyusahkan. Itu menunjukkan lambang kehebatan. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir Jalani bukan itu yang menunjukkan lambang kehebatan. Tetapi ianya ditentukan oleh kezuhudan hatimu. Kezuhudan hati. Maksudnya
itulah lambang status kehebatan. Bila kita zuhud, itulah orang yang hebat. Cuba tuan-puan fikir. Apa yang dikatakan bila kita zuhud, kita hebat. Bila kita zuhud, kita hebat. Zuhud ini apa? Zuhud. Zuhud ini ialah mereka yang mampu untuk membeli kemewahan tersebut, dia tak beli. Contohnya lah, dia mampu pakai kereta yang hebat-hebat, Rolls Royce ataupun kereta apa lagi yang hebat-hebat, Porsche sebagainya, dia mampu pakai, dia tak pakai, dia pakai Azia je, dia pakai apa, dia biasa-biasa lah, kereta biasa-biasa je. Itu di antara kategori orang yang zuhud, orang yang zuhud. Dia tapi bila dia berjalan mewakili dia punya jabatan dia ataupun apa nama tu, perniagaan yang hebat lah, dia kenalah pakai kereta yang hebat kan. Tetapi bila dia biasa-biasa dengan keluarga dia, dia pakai kereta biasa-biasa lah, Azia je dia pakai. Dia pakai Zora aja. Dia pakai Zora, dia pakai Azia, dia tak pakai apa nama tu, Alphard yang hebat-hebat. Itu juga melambangkan kezuhudan. Zuhud. Ini orang-orang macam ni kita ada jumpa juga, tuan-puan. Orang yang hebat tapi dia hidup dia biasa-biasa je. Hidup dia biasa-biasa. Mungkin dia tak nak orang tahu. Mungkin dia memang begitu. Zuhud. Itu yang katakan zuhud. Kalau kita orang miskin ini, dia tak kira zuhud tuan. Dia tak kira zuhud, kita memang tak mampu kan. Kita memang mampu beli Azia aja. Nak zuhud apa? Kalau kita pakai basikal, mungkin kita nak exercise kan. Orang sekarang ni kalau pakai basikal, exercise. Itulah kita kena faham. Kalau orang dulu pakaian dia tu, dia pakai bulu suf itu. Bulu suf itu menunjukkan dia tak biasa, dia biasa-biasa je. Dia tak mewah, dia tak itu. Itu. Maknanya pakaian itu bila ditutup sesuai dengan dia dan tak menunjukkan kehebatan dan tak menunjukkan kerendahan. Dia bukannya orang yang miskin sangat dan juga bukannya orang yang senang. Dia biasa-biasa. Bila orang biasa-biasa ini bergaul, dia akan bergaul dengan disambut dengan tangan kawan yang baik, dengan tangan itu yang itu kan. Sebablah kan kalau kita lihat kepada pepatah yang mengatakan kepada kita kan, sesiapa yang mencari kawan tanpa kecacatan, dia akan hidup keseorangan. Itu kalau kita ikut pepatah Melayu kita lah, sesiapa yang mencari kawan tanpa kecacatan, maka dia akan hidup keseorangan. Kemudian yang kedua, sesiapa yang mencari isteri tanpa kekurangan, dia akan hidup membujang. Kemudian yang ketiga, sesiapa yang mencari kekasih tanpa ada kekurangan, tanpa ada masalah, dia akan hidup dalam pencarian. Dan sesiapa yang mencari saudara-saudara yang sempurna dan dia terus mencari saudara-saudara yang sempurna, dia akan hidup memutuskan tali silaturahim. Yang keempat tadi apa dia? Sesiapa yang mencari saudara-saudara yang sempurna, dia akan hidup memutuskan tali silaturahim. Ini juga ingatan kepada kita tuan-puan. Empat perkara ini. Yang pertama tadi apa dia? Sesiapa yang mencari kawan-kawan tanpa kecacatan, dia akan hidup keseorangan. Memanglah, siapa ada bagus kan? Siapa ada sempurna? Orang yang sempurna kita tak jumpa. Kita tak nak hidup dengan orang yang tak sempurna. Ataupun kita mencari kawan yang tak cacat. Tak ada kecacatan, bukan cacat. Anggota tu kecacatan ini maksudnya yang sempurna lah. Yang tak ada kecacatan maksudnya kita nak cari yang kawan yang baik betul. Segala benda dia bercakap pun cakap lembut. Bila berjumpa dengan kita itu dia senyum, meleret. Apa ni, lemah lembut, dan carilah kawan macam tu, jumpa tak. Kalau kita terus mencari, kita akan hidup keseorangan lah.
Tak boleh berkawan lah kita. Begitu juga orang yang mencari isteri tanpa ada kekurangan. Dan tentu dia akan hidup memujang. Ialah maksudnya diri kita ini semuanya tak sempurna. Itu disebutkan terimalah seadanya. Terimalah seadanya kita kan. Kemudian siapa yang mencari kekasih tanpa ada masalah. Isteri kita lah, orang kadang-kadang orang anggap bila kita mencari isteri itu nak mencari orang yang menguruskan rumah tangga kan. Tetapi kita akan sekalikan mencari isteri dan kekasih. Mencari isteri dan kekasih. Bila mencari isteri dan kekasih ni, itu yang kita akan hidup terus mencari. Tak jumpa lagi isteri yang padan dengan kita, yang kita boleh jadikan kekasih. Dan juga kita mencari kawan-kawan yang sempurna. Tak jumpa tuan-puan. Cukuplah apa yang kita dapat, yang kita ada itu. Itu pun kita boleh jadikan dia dalam kehidupan kita kawan yang baik. Okey. Wahai hamba, ambillah bahagianmu dengan jalan zuhud, bukan dengan jalan kegembiraan. Orang yang makan sambil menangis akan mempunyai hikmah yang berbeza dengan orang yang makan sambil tertawa. Makanlah semua bahagianmu. Makanlah semua bahagianmu itu sementara hatimu sentiasa bersama Allah. Maka engkau akan selamat daripada kejahatannya. Jika engkau memakan dari tangan tabib, maka hal itu adalah lebih baik daripada engkau makan sendiri. Atau daripada engkau makan sendiri akan sesuatu yang tidak engkau ketahui asal usulnya, sesuatu yang mengeraskan hatimu. Maksudnya apa? Maksudnya Syekh Said Jalani ini menyuruh kita ambillah sesuatu itu dengan jalan yang zuhud, bukan jalan kegembiraan. Maksudnya bila kita lah terima kan satu-satu barang yang hebat kan, kita nak ambil macam mana? Ya Allah, astagfirullahalazim, 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 ya Allah, betulkah ini milik aku ya Allah? Betulkah milik aku ini ya Allah? Maksudnya bukan kita cakap bergembira, inilah untukku yang hebat ini. Tak boleh tak boleh kita mendapat sesuatu itu dengan kegembiraan. Hendaklah kita mendapatkan sesuatu itu dengan jalan yang zuhud. Maksudnya kita kembali kepada Tuhan. Banyak istighfar. Banyak itu, ya Allah, betul ke ini anugerah yang Engkau berikan kepada aku, ya Allah. Aku sangat berterima kasih, ya Allah, kerana pemberianmu ini. Dan aku akan guna pemberian ini dengan sebaik-baiknya di jalanmu, ya Tuhan. Itu yang sebaik-baiknya yang kita ucapkan. Ataupun dalam ayat yang tadi, apabila kita memilih makanan, maka pilihlah makanan yang kata orang tu yang baik-baik. Ataupun daripada tangan tabib, maka hal itu adalah lebih baik. Maksudnya apa? Ada di antara makanan-makanan ini, kita tak boleh campur-campurkan macam tu, tuan-puan. Contoh apa dia? Kita makan madu asli. Makan madu asli, lepas tu kita sulam dengan buah temikai. Boleh ke? Dua-duanya baik. Buah temikai pun elok, madu pun elok. Tapi dua benda ini tak boleh bertemu. Atau kita makan buah temikai banyak dah kan. Makan buah temikai banyak kan. Tiba-tiba kawan kita datang bawa jual madu asli. Madu asli. Madu asli, aku nak rasa lah sikit. Dia pun rasa. Padahal baru makan temikai dan makan madu asli itu, tak lama lepas tu dia akan rasa perutnya sangat sakit. Sebab apa berlaku begitu? Kerana madu itu dia akan menyebabkan dalam perut kita itu menjadi kacau bilau. Macam itulah. Sebab bila bertemu temikai dengan madu itu, dia akan menjadi pertembungan yang tak baik dalam perut kita. Benda ini pernah berlaku tuan-puan. Kawan ustaz, dia memang buat apa cair-cair benda macam tu kan. Buat apa cair-cair. Rupanya dia buat betul, mengelupur dia, terpaksa pergi klinik.
Di klinik, kau makan apa? Aku makan tembikar, lepas tu makan madu. Tak boleh, tak boleh sebenarnya. Itu yang katakan apa-apa sajalah, apa-apa saja yang benda yang kita campur-campurkan dalam makanan yang ada yang tak baik, ada yang baik. Itu sebablah kita kena rujuk pada doktor. Tabib kan doktor. Doktor dan juga mereka yang mana makanan-makanan tersebut dimasukkan dalam makmal untuk ujian. Eh? Panas dan lawas, ya memanglah bila nak makan tu panas lah. Okey, amanah akan hilang daripada sisi kamu dan kasih sayang akan musnah dalam pergaulan kamu. Hukum syarak adalah amanah. Hukum syarak adalah amanah bagi kamu yang telah kamu tinggalkan dan kamu khianati. Celakalah kamu jika kamu tidak memegang amanah itu. Jika kamu tidak memegangnya, maka air mata akan turun daripada kedua belah matamu dalam waktu dekat. Jalan itu berada di tangan dan kakimu. Sementara Allah Al-Haq menutup pintu rahmatnya terhadapmu. Diturunkannya kekerasan dan kesombongan dalam hati makhluknya terhadap kamu serta menghalang semua makhluknya untuk memberi kepadamu dan mentaati kamu. Ini kalau kita meninggalkan hukum syarak. Bila kita meninggalkan hukum syarak, bermakna kita telah mengkhianati Allah Subhanahu Taala. Bila kita telah mengkhianati Allah dan tidak memegang amanah ini dengan betul, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, nanti air matamu akan turun daripada kedua belah matamu. Maksudnya kita akan menyesal nanti. Jangan jalan itu berada di tangan dan di kakimu. Sementara Al-Haq Allah itu menutup pintu rahmatnya terhadapmu. Maksudnya orang semua tak suka pada kita, orang semua benci pada kita. Semua makhluk ini akan punca-punca ini akan menghalang untuk semua makhluk memberi kepada kita dan mentaati kita. Peliharalah kepalamu terhadap Tuhan. Peliharalah kepalamu terhadap Tuhanmu, takutlah kepada seksaannya kerana seksaannya amat pedih. Dia menyeksamu dengan apa yang sudah diamanahkannya kepadamu dan kesehatanmu, dari kesehatanmu dan kejahatanmu dan kesombonganmu. Takutlah kamu kepadanya kerana ia adalah Tuhan langit dan bumi. Maksudnya, jagalah solat kita. Jagalah solat kita, penyesalan kita. Banyakkan takarub dengannya dan juga banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Kerana semua benda ini kalau kita lakukan, kita kena bertaubat, tuan-puan. Kita kena bertaubat. Hukum syarak adalah hukum yang perlu kita taati. Itu sebablah dalam kita menjalankan kehidupan ini, kita tertakluk kepada hukum. Dalam minggu lepas bila Ustaz sebutkan kepada tuan-puan, bila kita dah berlafaz syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dah menjadikan kehidupan kita ini ditakbir oleh Tuhan. Kita telah menjadikan kehidupan kita ini ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak nak kehidupan kita ini ditakbir, dijaga oleh Allah ataupun diuruskan oleh Tuhan, maka kita keluar daripada Islam lah. Keluar kepada Islam. Kerana bila kita sebut dan Allah Ta'ala sebut inna dina indallahil Islam, sesungguhnya kehidupan beragama ini hanyalah agama Islam. Dan juga disebutkan sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala itu hanya agama Islam. Maksudnya dalam Islam itu ada pengurusan diri kita. Maksudnya daripada mula kita bangun tidur sampai kita tidur semula, kena ikut panduan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW dan daripada ayat Al-Quran. Panduan yang diberikan kepada kita untuk kita laksanakan kehidupan. Kita tak boleh nak buat hidup suka hati. Itulah yang dikatakan merdeka dalam arti kata yang sebenar. Kita merdeka dalam perayaan merdeka ini, bagaimana nak memahami arti merdeka? Adakah kita merdeka seperti mana orang liberal merdeka? Adakah kita merdeka sebagaimana orang sekular merdeka?
Tak, kita merdeka adalah seperti orang Islam. Kita merdeka jika kita dapat pergi masjid tanpa halangan. Itu merdeka bagi kita. Kita merdeka jika kita dapat membaca Quran dengan baik. Itu merdeka bagi kita. Kita merdeka jika kita dapat kata orang tu bercakap mengenai kebaikan agama ini dengan meluas. Itu merdeka bagi kita kan. Bukan mereka ini adalah kita bebas, sebebasnya bergaul ya, laki-laki perempuan, bebas sebebasnya mendengar muzik ya, sehingga kan kita dihidangkan dengan arak-arak itu sebenarnya adalah satu kebebasan yang salah. Peliharalah kenikmatan yang dikurniakannya dengan syukur. Terimalah perintah dan larangannya dengan mendengar dan mentaatinya. Terimalah kesulitan dan cubaan itu dengan sabar serta hadapilah kemudahan itu dengan syukur. Sekarang dah pukul 9.25. 25. Lagi berapa minit lagi? 10 minit kan? Demikianlah yang diamalkan oleh orang yang sebelum kamu dan kalangan para nabi dan rasul maupun orang yang soleh. Mereka bersabar terhadap kesulitan dan kesusahan dan bersabar atas nikmat. Berdirilah kamu menghadapi bencana kedurhakaan yang diberikannya dan berdirilah kamu menghadapi bencana kedurhakaanmu yang diberikannya dan makanlah kamu dengan janji ketaatan kepadanya serta jagalah kaedah sempadannya. Jagalah kaedah dan sempadannya. Apabila engkau memperoleh kemudahan maka bersyukurlah. Apabila datang kesukaran maka bertaubatlah kamu daripada dosa-dosamu. Bimbing dan tuntunlah jiwamu kerana sungguhnya Allah tidak akan menginaya hamba-hambanya. Maksudnya apa? Apabila kita memperolehi kehebatan, kemudahan, maka apa perlu kita buat? Kita bersyukur. Kita bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kami akan tambah lagi kenikmatan tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu kufur, sesungguhnya azab kami sangat pedih. Apabila datang kesukaran, hidup kita susah, hidup kita merana, semua kita minta tak dapat, maka Allah Ta'ala sebut apa? Maka beristighfarlah kamu, bertaubatlah kamu daripada dosa-dosamu. Pasal-pasal dosa pula yang kena kan. Itulah bila kita hidup dalam keadaan kesusahan, menunjukkan bahawa kita banyak dosa kepada Allah. Maka banyakkanlah istighfar. Kalau kita senang, kalau kita hebat, mewah, maka bersyukurlah. Bersyukurlah dengan bagaimana kita nak bersyukur? Hendaklah kita tidak sombong, angkuh, merendah diri, hendaklah kita merendah diri, hendaklah kita banyakkan infak. Itu di antara tanda-tanda syukur. Banyaklah kita membantu orang yang susah. Kita mencari rumah-rumah anak-anak yatim. Kita mencari rumah-rumah orang tua. Kemudian kita mencari rumah-rumah orang-orang yang susah. Ada Ustaz baru ni kan berjalan melawat sudah-sudah asnaf tu. Ya Allah, ada bila kita melawat itu baru kita tahu keadaan hal keluarga mereka kan. Ada tu rumah nak roboh pun ada. Ada tu rumah dalam kebun. Yang mana dulu dia cakap ditanam pokok durian itu jauh juga di tepi rumah kan. Tapi bila sekarang ni pokok durian itu dah besar, dah tinggi, dia punya dahannya tu dah ke tengah. Sebab bila dia berbuah tu jatuh di atas bumbung rumah dia. Jatuh di atas bumbung rumahnya. Tengok bumbung rumah ni pun bocor-bocor. Buat apa tanya? Rupanya tengok kat luar, dia betul. Betul-betul dahan dia yang tinggi sekali tu, betul-betul dekat tengah rumah dia. Macam mana nak buat? Kena potong pokok durian. Pokok durian tu sangat besar, tinggi. Begitulah keadaannya. Kalau kita lihat, kalau orang yang susah ini memang ramai yang susah. Ingatlah kamu akan kematian dan apa-apa yang akan berlaku selepasnya. Ingatlah kamu akan kematian
dan apa-apa yang akan berlaku selepasnya. Ingatlah kamu akan Allah dengan segala perhitungan dan pandangannya kepadamu. Perhatikanlah, sampai bilakah tidur lena ini? Sampai bilakah kebodohan dan pergelutan dalam kebatilan ini dan selalu bergelimang dengan hawa nafsu, kesombongan dan kerosakan? Mengapa kamu tidak membiasakan diri dengan beribadah kepada Allah Al-Haq dan mentaati syariatnya? Ketahuilah bahawa ibadah itu akan meninggalkan pelanggaran sepadan yang sudah digariskannya. Ketahuilah bahawa ibadah itu akan meninggalkan pelanggaran sepadan yang sudah digariskannya untukmu. Mengapa kamu tidak membiasakan diri dengan Al-Quran dan Al-Sunnah? Maksudnya Syekh Abdul Qadir berjalan ini mengingatkan kita tentang kematian dan apa yang akan berlaku selepas kematian. Maksudnya kematian ini adalah pemisahan di antara roh kita dengan jasad. Itu kematian. Kematian adalah pemisah di antara roh dengan jasad. Itu yang dikatakan kiamat sura, kiamat kecil. Kiamat kecil bagi orang lah. Orang nampak kita itu mati. Maksudnya kiamat telah berlaku pada kita. Kita yang mati ini kiamat kubra. Kita yang mati ini menganggap bahawa benda ini sangat besar. Kenapa? Ianya menjejaskan kehidupan kita sehingga bila akhirnya. Kita tahu bila akhirnya. Kenapa? Setelah kita mati, roh ini akan dibawa oleh dua orang malaikat. Dan akan dijaga oleh dua malaikat. Sama ada kita diseksa, sama ada kita diberi rahmat, itu bergantung kepada amalan kita. Kalau kita baik amalan kita semasa hidup, maka baiklah kesudahan kita masa mati. Tapi kalau tidak, sebaliknya lah. Sebaliknya, itu yang kita terpaksa tanggung sendiri. Dia tak boleh orang lain tanggung tu, kita kena tanggung sendiri. Sebab itu yang kita dah perbuat. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Semua orang ingat kepada kita. Semua orang dah ingatkan kepada kita. Jangan kamu buat benda-benda yang jahat. Lakukan ibadah. Jangan kamu selalu tidur lena saja. Bangun malam untuk melakukan ibadah. Dan jangan sampai kebodohan dan pergelutan dalam kebatilan ini selalu bergelumang dengan hawa nafsu dan sombongan dan kerosakan dalam diri kita. Maksudnya apa? Janganlah kita selalu salahkan orang je. Bila satu-satu benda, semua kita salahkan orang. Kalau kita masa budak-budak tu, itu abang lah tu. Semua abang tu. Abang yang salah, bukan saya. Kita suka salahkan orang. Bila dengan kawan tu, kita salahkan dia, salahkan tu. Kita tak pernah salah. Sebenarnya, sepatutnya kita kena sangka baik dengan orang. Dia baik, saya ni jahat. Saya perlukan nasihat kamu kerana saya ini kurang. Saya ini dalam kehidupan ini banyak leka, lalai. Kekurangan-kekurangan kita ini, siapa yang dapat lihat? Kalau kita berkahwin, isteri kita. Kalau kita berkawan, kawan-kawan kita akan dapat lihat kekurangan kita itu. Wahai hamba, janganlah kamu mempergauli manusia dengan kebutaan, kebodohan dan kelalaian. Pergaulilah mereka dengan pandangan hati, basirah, pengetahuan dan kewaspadaan. Apabila kamu melihat sesuatu perbuatan yang terpuji dari kalangan mereka, yang kawan-kawan kamu, maka ikutilah. Ikutilah. Sebaliknya apabila kamu melihat sesuatu yang tidak baik menurut penilaianmu, maka jauhilah mereka dan hindarlah mereka daripada pergaulanmu. Sebab ada disebutkan dalam kita punya pepatah kan, dalam sunyi ada muhasabah. Dalam sunyi ada muhasabah. Dalam ramai ada ukhuwah. Dan dalam sedih ada tarbiyah. Dalam ceria ada mahabbah. Kita tengok balik. Dalam sunyi ada muhasabah. Maksudnya bila keadaan kita sunyi bersendiri, kita akan muhasabah. Hisab diri kita. Muhasabah ni apa-apa? Tengok keadaan diri aku ni macam mana. Aku ni baik ke jahat. Kawan-kawan ni bersama-sama dengan aku ni selalu mengatakan aku ini orang yang tak baik. Kita muhasabah diri kita. Betul ke? Betul ke aku ni?
Kemudian yang keduanya, dalam ramai ada ukhuwah. Maksudnya bila kita dah ramai-ramai macam ni, wujudkan ukhuwah, bukannya perbalahan. Bukannya pergaduhan. Kebanyakan kita ni bila dah bersama, dah berorganisasi, kita cari gaduh dengan orang aja. Bukan nak mencari ukhuwah. Kita kena cari ukhuwah itu yang utama. Kalau orang tegur kita tu, terimalah seadanya. Itulah yang dia boleh tegur kita. Sebab apa? Teguran itu adalah satu benda yang membina. Oh, aku ni rupanya kurang sini, kurang sana, aku akan perbaiki. Kemudian dalam sedih itu ada tarbiyah. Kita sedih sangat kematian apa nama tu, ayah kita, ibu kita, memang sedih. Kematian anak, apatah lagi kan, sedih. Di situ ada tarbiyah. Maksudnya hidup ini akan menemui mati. Walaupun dia muda dan dia tua juga, dia akan pergi menghadap Tuhan. Kemudian dalam ceria ada mahabbah. Kalau kita bersama bergembira, kuatkan mahabbah, kasih sayang. Mahabbah ni kasih sayang. Dalam ceria ada mahabbah. Sebab dalam keluarga itu, jadikan keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang ceria. Baru dah ada kasih sayang kan. Kalau keluarga yang memberontak, keluarga yang bergaduh, keluarga yang tu, mana nak mahabbahnya? Maksudnya macam mana nak wujudkan kasih sayang? Kena gembira, ceria bersama. Kamu berada dalam kelalaian dan yang menyeluruh terhadap Allah. Kamu berada di dalam kelalaian yang menyeluruh terhadap Allah. Peliharalah jiwamu agar sentiasa terjaga dan ingat kepadanya. Pelihara dirimu agar selalu berhubungan dengan masjid dan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau nazala minas sama'i narun bima naja minha illa ahlul masajid." Seandainya turun api dari langit, maka tidak ada yang akan selamat daripada api itu melainkan orang yang biasa ke masjid. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan solat, bermakna kamu telah memutuskan hubunganmu dengan Allah. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih idza kana sajidan." Ketika orang yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika seseorang itu melakukan sujud. Maksudnya ketika sujud itu, ketika itulah kita sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kita tak semayang, bagaimana kita nak mendekatkan diri dengan Allah? Celakalah kamu. Berapa banyak kamu sudah menolak dan mengambil keringanan. Seorang penolak itu adalah pengkhianat. Semoga kita melakukan tanggungjawab dan kewajipan kita. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya kita menolak dan meringankan hal-hal agama. Hal-hal agama. InsyaAllah kita sambung. Ada sikit lagi sebenarnya. Tapi kita sambunglah sebab dah 9:37. Kita nak sambung dengan kitab tajwid. Mempelajari hukum tajwid. Puan Rozana. Ada pertanyaan? Puan Rozana. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak? Rozani, Puan Rozani, kamera terbuka.